Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ihsan Amin daripada Gunung Q Consult Enterprise. Selamat bertemu sekali lagi. Kita bersiaran lagi dengan pengenalan KIK, dan sesi pada kali ini kita akan berkongsi mengenai ekosistem kumpulan inovatif dan kreatif. Dulu kita kenali sebagai faktor-faktor menjayakan ataupun faktor-faktor kegagalan kumpulan inovatif dan kreatif. Untuk kita lebih canggih lagi, kita gunakan ekosistem. Jadi apakah ekosistem yang akan memboleh dayakan sebuah kumpulan KIK ataupun aktiviti ataupun inisiatif KIK di dalam organisasi. Kita akan kongsikan mengenai 6 pemboleh daya KIK yang menggabungi penyertaan secara keseluruhan, dan bagaimana kita penghargaan mengenai kemanusiaan itu dilaksanakan dalam KIK. Kita terus ke yang pertama, pengurusan inovasi dan kreativiti. Saya yakin sekarang ni di mana-mana pun di dalam sebuah organisasi, sama ada kecil atau besar, ia mempunyai satu jawatankuasa khusus yang mengendalikan mengenai aktiviti, kualiti dan produktiviti. Selalunya kita namakan dia sebagai jawatan kuasa pemandu kualiti. Dalam konteks KIK, dia berperanan sebagai penentu dasar dan memantau pelaksanaan KIK, dan mewujudkan yang penting ialah mewujudkan sistem ganjaran dan pengiktirafan kumpulan-kumpulan KIK. Yang kedua, peranan komponen inovasi dan kreativiti. Di bawah jawatan kuasa pemandu, saya yakin ada berbagai biro ataupun jawatankuasa ataupun unit-unit yang ditubuhkan untuk menjayakan ataupun menyelaras sebagai urustia pelaksanaan. Jadi maksud peranan komponen-komponen seperti ini adalah ia seperti unit kualiti sendiri ataupun kadang-kadang dinamakan sebagai unit inovasi. Dia merancang, menyelaras dan juga membagi pelaksanaan KIK. Dia juga memastikan bahawa aktiviti KIK itu di dalam keadaan sihat dan sentiasa bermotivasi untuk melaksanakan projek. Jadi yang ketiga, peruntukan kewangan merupakan kadang-kadang ada ia menjadi juga ketakutan bagi pengurusan, bahawa setiap aktiviti itu memerlukan perbelanjaan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, walaupun kita kata quality is free, tetapi nilai ataupun cost quality itu kena ada dalam sebuah organisasi. Dan jadi dalam konteks KIK, khusus bagi pembiayaan latihan-latihan bagi ahli-ahli KIK ataupun kepala KIK bagi melaksanakan ataupun meningkatkan kemahiran dia dalam mengendalikan projek. Seterusnya, sudah tentunya aktiviti-aktiviti dalam budaya inovasi dan pelaksanaan KIK itu sendiri memerlukan sedikit kos, terutamanya dari segi membeli modal untuk buat mock-up ataupun buat prototype. Kita memerlukan modal-modal itu untuk menjayakan satu projek ataupun aktiviti itu. Ekosistem yang keempat adalah fasiliti dan kemudahan. KIK diwujudkan untuk kepentingan sebuah organisasi itu, dan ia dilaksanakan dalam organisasi itu. Jadi justru itu sudah tentunya ia perlu memerlukan fasiliti-fasiliti seperti ruang musyawarat, ruang aktiviti ataupun juga kemudahan-kemudahan yang seperti kenderaan untuk membuat benchmarking dan sebagainya. Jadi kumpulan-kumpulan ini dianggap resmi untuk digunakan oleh kumpulan KIK. Jadi seharusnya pihak pengurusan menyediakan ataupun meluluskan bagi kegunaan itu dalam konteks resminya. Yang kelima, kompetensi dan kreativiti dan inovasi. Ini tidak lari, dan walaupun kita anggap kumpulan-kumpulan KIK ini sudah mempunyai potensi dan mempunyai kemahiran yang tentu, ditingkatkan lagi. Terutama sekali dalam latihan-latihan kemahiran seperti kemahiran berfikir, kemahiran berkomunikasi, kemahiran menganalisis atau penggunaan radas-radas pengurusan bagi pengendalian. Jadi ahli-ahli
perlu sentiasa dipertingkatkan kemahiran-kemahirannya supaya aktiviti kreativiti dan inovasi itu pada tahap yang orang kata yang hebat. Penghasilan projeknya juga agak terampil di peringkat kelestarian dan sebagainya. Baik, jadi ekosistem yang keenam ataupun faktor-faktor yang menjayakan ataupun menggagalkan KIK ialah ganjaran dan pengiktirafan. Dalam konteks KIK ataupun dalam konteks aktiviti ataupun inisiatif pelaksanaan inisiatif kualiti dan produktiviti, sistem ganjaran dan pengiktirafan ini saya yakin penting, dan kita faham bahawa ia sebagai satu galakan ke arah kelestarian pembudayaan KIK. Dia bukan saja dalam bentuk kita gantungkan sebagai dalam bentuk monetary sahaja, tapi juga boleh diberi dalam bentuk bukan monetary, seperti surat-surat penghargaan, surat-surat terima kasih ataupun ucapan pencapaian, pengiktirafan pencapaiannya, ataupun sekurang-kurangnya pihak pengurusan memberi ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang terlibat dalam menghasilkan projek KIK yang baik. Jadi 6 ekosistem ini penting untuk dilaksanakannya dengan secara bersepadu supaya aktiviti KIK itu berjalan dengan baik. Jadi sampai situ dulu untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi ataupun dalam video akan datang, iaitu penubuhan KIK. Untuk itu jangan lupa like, subscribe dan share kepada rakan-rakan. Untuk mengikuti selanjutnya ataupun mengetahui perkhidmatan kami ataupun penawaran perkhidmatan kami, tuan-tuan saudara-saudari semua boleh merujuk ke website kami www.unoqconsult.com. Terima kasih. Assalamualaikum.